Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita akan sambung siri mustalahul hadis, ulumul hadis kita, berkaitan dengan bab percanggahan dengan perawi-perawi thiqah. Dalam bab bercanggah ni, isu dia ialah bercanggah. Isu dia bercanggah. Percanggahan ni kita dah nyatakan sebelum ni ada dua. Satu, percanggahan rawi dengan rawi yang lebih thiqah daripadanya. Seorang rawi yang thiqah bercanggahan dengan perawi yang lebih thiqah. Yang kedua, percanggahan rawi yang dhaif dengan perawi yang thiqah. Boleh faham? Rawi ni ada thiqah dengan dhaif kan. Thiqah ni orang yang layak diterima, orang yang kuat ingatan dia, orang yang baik, adil. Rawi thiqah meriwayatkan hadis bercanggah dengan rawi yang lebih thiqah. Maknanya dia bercanggah dengan orang yang thiqah juga, dan orang tu lebih thiqah daripada dia. Yang kedua, rawi ni dhaif. Dia meriwayatkan hadis, bahawa dia dhaif, malah riwayat dia tu bukan sekadar dhaif, bercanggah pula dengan rawi yang thiqah. Maka kategori pertama, thiqah lawan thiqah, maka kita panggil al-mazid fi muttasilil asanid. Maknanya bertambah thiqah dia, kekuatan dia bertambah. Yang bertentangan tu dia panggil syadz. Kalau bertentangan tu dengan yang dhaif, orang dhaif tu kita panggil munkar. Ingat lagi tak? Munkar al-hadis. Kemudian kita cerita ba'il illah ni, benda yang penyakit yang tersembunyi. Jadi hari ni kita bincang bab percanggahan dengan perawi thiqah. Bila bercanggah dengan perawi thiqah ni, yang kita sebut tadi al-mazid, makna dia memberikan makna yang tambahan kan. Tapi kadang-kadang bentuk percanggahan tu ada macam-macam kategori percanggahan pujuk. Apa bentuk percanggahan? Maka setiap percanggahan tu ada nama berbeza. Baik, kita baca. Jika sebab kecaman pada perawi itu adalah percanggahan dengan perawi-perawi thiqah, maka timbul 5 kategori hadis yang lain. Bercanggah dengan yang thiqah, okey, yang kita sebut tadi al-mazid fi muttasil asanid. Sebenarnya ada lagi 5 kategori. Pertama, mudraj. Okey, pertama mudraj. Yang kedua, maqlub. Yang ketiga, mazid fi muttasilil asanid. Kenapa? Sekejap. Mazid fi muttasilil asanid. Dia tak pergi situ. Dia jadi sampai bawah. Yang keempat,
muttarib, yang kelima musahhaf. Saya warnakan berbeza. Mudraj, maqlub, mazid fi muttasilil asanid, muttarib dan musahhaf. Setiap ni bahagian kategori ni kenapa ada berbeza? Sebab bentuk percanggahan tu berbeza. Jika percanggahan tu melibatkan perubahan siyaqus sanad atau memasukkan mauquf dalam marfu'. Mauquf ni ingat lagi apa mauquf? Tak ingat dah. Kena murajaah sikit, ni ada atas ni. Mana kita sebut bulan ni? Mauquf. Ni. Mauquf ni perkataan sahabat. Maqtu' ni perkataan tabi'in, dan marfu' ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang perawi itu meriwayatkan sampai pada sahabat je, maka hukumnya adalah mauquf. Berarti mauquf ni dia adalah perkataan sahabat. Kalau pergi kepada marfu', maknanya dia adalah hadis Nabi. Okey. Jadi apa percanggahan yang kita kata pertama berlaku ni? Percanggahan pertama ialah dia memasukkan mauquf dalam marfu'. Maknanya rawi ni dia meriwayatkan hadis. Okey. Dia melibatkan perubahan siyaqus sanad. Sanad tu ada pertambahan orang yang bukan daripada asal dia, atau memasukkan mauquf dalam marfu'. Maknanya hadis ni ada satu hadis, kemudian ada lagi satu perkataan dimasukkan sekali dalam hadis tu, padahal dia bukan hadis. Dimasukkan, dipanggil memasukkan ni, masukkan dipanggil mudraj. Kalimah asal mudraj ni kita kena faham. Kalimah mudraj maksudnya memasukkan. Memasukkan maknanya mudraj. Apa yang masuk? Perkataan yang bukan hadis masuk dalam hadis. Nanti kita bagi contoh lepas ni. Yang kedua, maqlub. Apa maksud maqlub? Maqlub ni percanggahan yang melibatkan mendahulukan atau mengkemudiankan. Mendahulukan atau mengkemudiankan. Terbaliklah bahasa kita agak terbalik. Maqlub ni maksudnya terbalik. Benda hak kemudian hidup depan, benda hak depan hidup belakang. Kita bahasa terbalik kan. Yang ketiga, jika percanggahan yang berkait dengan penambahan rawi, dengan penambahan perawi, maka dia dinamakan mazid fi muttasilil asanid. Mazid dia berkait dengan penambahan perawi, bercanggah tapi bertambah nilai perawi itu. Bercanggah dengan penambahan nilai. Maknanya dia adalah makna tambahan al-mazid fi muttasilil asanid. Mazid dia maksud tambah. Saya jelas satu-satu, nanti saya nak bagi tahu makna itu, makna perkataan. Jika percanggahan yang berkait dengan menukar perawi dengan perawi lain, atau pertentangan yang saling tolak menolak pada matan dan tidak dapat ditarjihkan, maka dinamakan muttarib. Muttarib ni maknanya ada percanggahan tapi kita tak boleh nak mentarjihkan antara satu sama lain. Maknanya kekuatan dia sama.
kita panggil muttarib. Dan jika percanggahan yang melibatkan perubahan lafaz tapi konteks ayat tetap kekal, maka dia dinamakan musahhaf. So kita akan ada nanti 5 perbahasan ni, 5: mudraj, maqlub, mazid fi muttasilil asanid, muttarib dan musahhaf. Kalau dapat hak ni pada dah hari ni, 5 sekaligus ni. Dia kalau kita faham bahasa Arab, insya-Allah mudah. Sebab apa? Dia nama ni dia ada asal dia. Makna dari sudut bahasa dia. Jadi dia akan dikaitkan dengan makna bahasa lah. Kita yang tak tahu bahasa Arab ni memang terkapai-kapai lah. Jadi hafal nama buta macam tu. Tak tahu ke makna nama dia. Sedangkan makna namanya menunjukkan sifat dia. Baik, kita pergi satu-satu. Mudraj, definisinya. Dari segi bahasa ialah adalah kata objek daripada adraja, iaitu memasukkan sesuatu ke dalam benda lain. Memasukkan sesuatu ke dalam benda lain. Dari segi istilah pula, hadis yang diubah siyak sanadnya atau dimasukkan ke dalam matan sesuatu yang lain tanpa pemisah. Jadi bahagiannya mudraj, tambahan ni, penambahan terbahagi kepada 2, iaitu tambahan pada sanad, mudraj al-isnad, dan mudraj al-matan, itu penambahan pada matan. Mudraj isnad, definisinya ialah hadis yang diubah siyak matannya. Siyak tu maknanya perjalanan atau apa panggil rantaian sanad dia lah, mudah. Bentuknya ialah perawi mengemukakan sanad, tiba-tiba berlaku sesuatu lalu dia mengucapkan perkataannya sendiri. Dalam keadaan demikian, orang yang mendengar ucapan tersebut menyangka itu termasuk dalam matan sanad, lalu dia meriwayatkan begitu. Maknanya berubah pada sanad dia. Dia tengah baca-baca sanad, tiba-tiba berlaku sesuatu sehingga dia terucap perkataan yang bukan sanad. Tapi orang yang mendengar ingat ke benda tu sanad, maka dia meriwayatkan. Contoh, kisah Thabit bin Musa Az-Zahid. Dalam riwayatnya, siapa yang banyak bersolat malam, wajahnya akan berseri-seri di siang hari. Asal ceritanya ialah Thabit bin Musa datang menemui Syarik bin Abdullah Al-Qadhi. Pada ketika itu beliau membacakan hadis untuk dicatat. Beliau berkata, Al-A'mash telah menceritakan kepada kami daripada Abu Sufyan, daripada Jabir, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemudian beliau diam untuk memberi ruang kepada pencatat untuk menulis. Apabila beliau terpandang Thabit, lantas berkata, siapa yang banyak bersolat malam, wajahnya akan berseri-seri di siang hari. Beliau memaksudkan dengan kata-kata itu akan Thabit kerana kezuhudan dan kewarakannya. Tetapi Thabit menyangka itu matan sanad tersebut, menyampaikan riwayat tersebut sebagai hadis. Boleh faham ni? Jadi dia memasukkan perkataan dia kepada sanad. Sanad betul. Hadis tu tak ada. Buat masuk perkataan lain jadi sanad. Dia macam apa dia? Dia panggil apa? Cut and paste. Kalau kita cut sanad tu, patut matan lain, dia pergi masuk matan lain. Jadi seperti mana contoh Syarik bin Abdullah Al-Qadhi. Masa tu dia tengah baca hadis dan ada orang mencatat hadis tu. Tengah orang catat hadis tu, dia membaca sanad. Berkata Al-A'mash. Dia kata, Al-A'mash telah menceritakan kepada kami
daripada Abu Sufyan, daripada Jabir. Ni sanad dia. Okey. Dia menceritakan Syarik di bawah ni. Okey, Syarik bin Abdullah Al-Qadhi. Dia menceritakan daripada siapa? Al-A'mash. Al-A'mash cerita ambil daripada siapa? Ambil daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan ambil daripada siapa? Jabir. Jabir dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey. Okey, sampai di sini, sampai ayat hadis ni, Syarik ni berhenti. Dia berhenti untuk bagi ruang kepada orang-orang yang menulis hadis tu untuk menulis. Okey. Dia baca, dia berhenti sini. Dia tak sebut lagi matan dia. Tiba-tiba Sabit masuk. Sabit masuk, dia pun tengok ke Sabit. Masa tengah rehat ni dia kata, siapa yang banyak solat malam wajahnya akan berseri-seri. Orang yang tulis hadis tu ingat, itulah dia sanad matan dia. Jadi dia memasukkan perkataan Syarik dianggap sebagai hadis. Okey? Bila kita semak hadis dengan sanad ini rupa-rupanya lain daripada tu. Jadi kita tahu bahawa riwayat ni dipanggil riwayat mudraj. Mudraj apa? Mudraj sanad. Maknanya perkataan ni dimasukkan pada sanad ni. Okey. Mudraj matan pula. Mudraj matan takrifnya ialah hadis yang dimasukkan ke dalam matannya sesuatu yang lain tanpa pemisah. Mudraj matan terbagi kepada 3. Tambahan berlaku pada permulaan hadis, ini tidak banyak berlaku. Kedua, tambahan berlaku pada pertengahan hadis, ini jarang berlaku. Yang ketiga, tambahan berlaku pada akhir hadis, ini yang biasanya berlaku. Ini yang biasanya berlaku. Contoh tambahan berlaku pada permulaan hadis. Sebabnya perawi menyebutkan satu ucapan yang berdalilkan kepada hadis itu, lalu dia mengucapkannya tanpa pemisah. Lalu pendengar menyangka keseluruhan itu adalah hadis. Contohnya ialah riwayat yang dinukilkan daripada Al-Khatib dari Abi Qattan dan Syaibah, daripada Syu'bah, daripada Muhammad bin Ziyad, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakan wudu. Wailul lil aqabi minan nar. Neraka wail bagi tumit yang tidak dibasahi. Kata-kata sempurnakan wudu adalah tambahan dari ucapan Abu Hurairah seperti yang dinyatakan dalam riwayat Al-Bukhari daripada Adam, daripada Syu'bah, daripada Muhammad bin Zaid, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, sempurnakanlah wudu kerana sesungguhnya Abul Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Neraka wail bagi tumit yang tidak dibasahi. Jadi yang mana mudraj? Ni hadis betul. Okey? Hadis ni betul. Daripada Abi Qattan, daripada Syababah, daripada Syu'bah, daripada Muhammad bin Ziyad, daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sempurnakan wuduk neraka wil bagi tumit yang dibasahi. Okey, ini hadis riwayatnya. Tapi bila disemak dengan riwayat yang lain, ada percanggahan di mana dalam riwayat Al-Bukhari daripada Adam, daripada Syu'bah, daripada Muhammad bin Ziyad, mana berbeza sini. Ni daripada Syababah, ni daripada Syu'bah. Okey, Abi Qattan. Dan daripada Muhammad bin Ziyad, daripada Abu Hurairah. Mana jalan sama, sanad yang sama. Mana sanad sama? Kita tengok ni, sanad dia sama je. Sanad dia asal daripada mana? Riwayat Abu Hurairah. Yang ni pun Abu Hurairah. Daripada Muhammad bin Ziyad, ni Muhammad bin Ziyad. Kala lain. Okey, saya tengok ni. Kita ambil dari hijau dulu. Abu Hurairah daripada Muhammad bin Ziyad daripada Syu'bah. Okey, daripada Syu'bah. Ni daripada Syababah. Yang sini ni anak kala yang ni lain. Yang ni pula daripada Adam, daripada Syu'bah, sama tak? Daripada Muhammad bin Ziyad, sama tak? Sama. Daripada Abu Hurairah, sama tak? Sama. Jadi, tapi bila dia tengok riwayat, bila dia tengok riwayat, tengok ni, kita bandingkan riwayat. Riwayat yang Bukhari, kita bagi kuning riwayat. Riwayat Bukhari, ni riwayat Al-Bukhari riwayat Al-Bukhari. Sempurnakan wuduk kerana sesungguhnya Abul Qasim Rasulullah SAW bersabda. Okey. Rasulullah bersabda, neraka wil bagi tumit yang tidak dibasahi. Rawi Abu Hurairah, yang kuning ni perkataan Abu Hurairah, yang biru ni perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat daripada Al-Khatib, dia kalau sedap ni warna pink kejap. Mata ni kita guna warna lain, warna pink. Okey. Yang pink tu, purple ke pink tu, campurlah. Dekat dengan tu perkataan Nabi. Yang biru ni pula, okey, riwayat Al-Khatib. Riwayat Al-Khatib saya buat warna biru lah supaya nampak. Riwayat Al-Khatib daripada Abi Qattan, daripada Syababah, daripada Syu'bah, daripada Muhammad bin Ziyad, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakan wuduk, neraka wil bagi tumit yang tidak dibasahi. Okey. Apa perbezaan dia? Kata-kata sempurnakan wuduk. Riwayat Bukhari, sempurnakan wuduk ni adalah perkataan siapa? Abu Hurairah. Tapi dalam riwayat Al-Khatib, perkataan sempurnakan wuduk diriwayatkan sebagai hadis. Bila kita banding dua ni, maknanya ada percanggahan tak? Ada percanggahan. Mana percanggahan? Yang ni sempurnakan wuduk tidak duduk dalam matan hadis. Yang ni sempurnakan wuduk duduk dalam matan hadis. Mana satu yang lebih kuat? Riwayat Bukhari ya. Riwayat Bukhari lebih kuat. Jadi dia panggil pertentangan pada permulaan. Abi Qattan dan Syaibah telah keliru dalam riwayatnya daripada Syu'bah
seperti yang telah kami kemukakan. Hadis ini diriwayatkan oleh sekumpulan yang ramai seperti riwayat Adam. Jadi kita panggil apa hadis ni apa? Mudraj. Apa yang mudraj? Bukan keseluruhan hadis. Perkataan sempurnakan wuduk ni. Tengok ulama cek gitu mau dia. Allah. Detail. Nak tahu betul tak Nabi kata ni. Kata ni Abu Hurairah kata, bukan perkataan Nabi. Dia pun buang. Walaupun 2 kalimah je. Sempurnakan wuduk. Okey. Contoh tambahan berlaku pada pertengahan hadis. Hadis Aisyah radhiyallahu anha berkenaan permulaan wahyu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahannuth, iaitu beribadat dalam beberapa malam di Gua Hira. Kalimah iaitu beribadat adalah tambahan daripada Az-Zuhri. Ni. So penambahan dia mana ni? Rasulullah SAW bertahannuth, ni riwayat hadis ni, bertahannuth di beberapa malam di Gua Hira. Tiba-tiba adanya perkataan iaitu beribadat, maka kalimah ini adalah tambahan. Sebenarnya Aisyah kata Rasulullah bertahannuth beberapa malam di Gua Hira saja. Jadi kata-kata beribadat tu sebenarnya adalah tambahan dari Az-Zuhri. Contoh tambahan berlaku pada akhir hadis. Yang ni banyak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan secara marfu'. Marfu' ni makna apa? Sampai ke Nabi ya. Hamba yang dimiliki mempunyai 2 ganjaran pahala. Demi yang nyawaku di tangannya, kalaulah tidak kerana jihad fi sabilillah, haji dan berbakti kepada ibuku, maka saya suka sekali untuk mati sebagai seorang hamba. Saya suka sekali mati sebagai seorang hamba. Kata-kata demi nyawaku. Ni hadis Nabi hadis Nabi warna merah ni. Dia kata apa? Hak betulnya hamba yang dimiliki mempunyai 2 ganjaran pahala. Hak tambahnya, demi nyawaku yang di tangannya, kalaulah tidak kerana jihad fi sabilillah, haji dan berbakti kepada ibuku, maka saya suka sekali untuk mati sebagai seorang hamba. Kata-katanya demi yang nyawaku sampai akhir adalah ucapan Abu Hurairah, kerana mustahil itu terbit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak mungkin baginda bercita-cita untuk menjadi hamba, dan ibunya pula tidak ada untuk baginda berbakti kepadanya. So bila kita cek, rupa-rupanya takkanlah Nabi cakap macam ni. Pertama, takkanlah Nabi ada cita-cita nak jadi seorang hamba. Yang kedua, kebetulan pula ibu dia sini haji dan berbakti kepada ibuku, sedang ibu Nabi dah tak ada. Macam mana Nabi boleh kata macam tu? Bila cek, rupa-rupanya bukan perkataan Nabi. Ia adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tapi dimasukkan ke dalam hadis. Boleh faham? Faktor-faktor idraj. Faktor-faktor yang berlakunya idraj sangat banyak. Yang masyhur adalah, pertama, menjelaskan hukum syarak. Tujuan dia nak jelaskan hukum. Dia jadi syarah. Tapi orang terperasan, orang tersangka dia adalah matan hadis. Yang kedua, menyimpulkan hukum syarak daripada hadis sebelum selesai menyebutkan hadis. Yang kedua, sebab lakunya tengah-tengah baca, hadis tak ada habis lagi, dia syarah dulu. Jadi orang dengar syarah tu ingat ke? Oh, itulah hadisnya. Bagaimana diketahui idraj? Idraj dapat diketahui melalui perkara-perkara berikut. Pertama, hadis itu datang
secara terperinci melalui riwayat yang lain. Yang kedua, penjelasan berlakunya idraj oleh ulama yang mahir. Yang ketiga, pengakuan perawi sendiri bahawa dia telah memasukkan ucapannya. Yang keempat, bila kita tengok mustahil sesuatu ucapan itu datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau benda tu mustahil Nabi cakap macam tu, kita tahu adalah tu berlaku penambahan terhadap matannya. Boleh? Hukum idraj. Ulama hadis dan fiqh serta lain-lain telah sepakat bahawa haram melakukan idraj kecuali untuk menafsirkan lafaz yang sukar, kerana itu tidak dilarang. Oleh kerana itu, Az-Zuhri dan imam hadis yang lain ada melakukannya. Haram untuk memasukkan yang bukan hadis ke dalam hadis. Tapi kalau tujuan dia untuk menjelaskan hadis, boleh. Okay? Yang tu boleh. Cuma kena jelaslah bahawa hak ni sebenarnya tambahan dia, daripada dia, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karangan yang terkenal Al-Faslu lil Wasli al-Mudraj fi Naql dan Taqribul Manhaj fi Tartibil Mudraj karangan Ibnu Hajar. Baik, itu Al-Mudraj. Al-Mudraj. Jadi mudraj itu lafaz yang ditambah tu kena tolak, kena buang lah. Kalaupun sanad dia betul, kita terima yang betul ya. Kalau ada mudraj, kita buang lah. Buang, kita katakan yang sahih daripada Nabi setakat ni je. Yang tu adalah tambahan, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kategori percanggahan yang kedua ialah al-maqlub. Maka macam nasi, nama nasi maklubah. Tak pernah dengar nasi maklubah? Tak pernah? Nasi maklubah ni. Pernah ada tengok orang masak nasi Arab, dia tunggang periuk tu. Pom. Tak pernah tengok? Kena buat ni sekali ni. Dia masak nasi. Kita cerita buat nasi dulu. Ataupun ni, dia masak bola periuk. Lepas tu dia letak ayam kau ambil bawah dengan rempah dia. Lepas tu dia pun letak nasi atas. Dia pun masak nasi sampailah nasi tu masak. Habis dah masak, kita tengok periuk ni nasi je kan. Lepas tu dia pun pergi kat talam, dia ambil periuk tu, dia terbalikkan. Pum. Bila dia ketuk terbalik tu, dia angkat. Lepas tu nasi tu terabur, ayam duduk atas dia. Dia panggil nasi maklubah. Nasi maklubah. Kenapa nama maklubah? Sebab terbalik. Pusing sesuatu dari mukanya. Dari segi istilah, menukarkan lafaz dengan yang lain pada sanad atau matan dengan cara mendahulukan atau mengkemudiankan atau lain-lain bahagian-bahagiannya. Hadis maqlub terbahagi kepada dua bahagian, iaitulah maqlubul sanad, maqlub matan. Yakni terbalik pada sanad dan terbalik pada matan. Maqlubul sanad, penukaran yang berlaku pada sanad. Ia mempunyai dua bentuk. Pertama, perawi mendahulukan dan mengkemudiankan nama salah seorang perawi dan nama ayahnya. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Murrah, lalu seorang meriwayatkan dengan Murrah bin Ka'ab. Dia terbalik. Jadi terbalik. Yang kedua, perawi menukarkan seseorang dengan seorang yang lain dengan tujuan untuk menjadikannya gharib. Seperti hadis yang terkenal daripada Salim lalu dijadikan dari Nafi'. Antara perawi yang sering melakukannya ialah Hammad bin Amr An-Nasibi. Contohnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Hammad bin Amr An-Nasibi daripada Al-A'mash bin Abu Salih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'.
A'mash daripada Abu Salih, daripada Abu Hurairah secara marfu'. Apabila kamu bertemu dengan orang musyrik di jalanan, maka jangan dahulukan mereka dengan ucapan salam. Hadis ini maklub kerana Hamad telah menukarkannya dengan menjadikannya daripada Al-A'mash. Sebenarnya hadis ini ma'ruf daripada Suhail bin Abu Salih, daripada bapanya, daripada Abu Hurairah. Beginilah yang ditakhrijkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Bentuk penukaran ini menyebabkan perawinya dikenali sebagai pencuri hadis. Okey, dia memasukkan pada matan dia tu orang lain, terbalik matan dia jadi ni maqlub as-sanad. Maqlub awal terbalik. Sepatutnya dia adalah Suhail bin Abu Salih, orang yang jadi tukar Al-A'mash bin Abu Salih. Kalau nama satu kita mudah kenal, ni nama beribu. Maqlub al-matan, penukaran yang berlaku pada matan. Dia mempunyai dua bentuk. Perawi mendahulukan dan mengkemudiankan sebahagian matan hadis. Contohnya hadis Abu Hurairah dari dalam Sahih Muslim tentang 7 golongan yang mendapat teduhan Allah pada hari tiada tuduhan selain teduhannya. Lafaz tersebut adalah, dan seorang lelaki bersedekah lalu menyembunyikannya sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang dibelanjakan oleh tangan kirinya. Okey. Yang berlaku apa? Yang belanja tangan kiri, yang tak tahu adalah tangan kanan. Fokus di sini. Sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang dibelanjakan oleh tangan kiri. Dalam matan kita biasa kita rasa macam okey lah kan. Sebenarnya ia adalah penukaran yang telah dilakukan oleh setengah rawi. Sebab yang maksud sebenar, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dibelanjakan oleh tangan kanannya. Yang belanja tangan kanan, yang tak tahu tangan kiri, yang tu yang asal. Tapi orang ni dia kata tangan kanan tak tahu apa yang dibelanjakan oleh tangan kiri. Kalau bagi tahu kat kita sama je, tak ada makna pun apa pun. Memanglah. Tapi inilah detailnya ulama hadis. Dia nak jaga perkataan Nabi. Sebab apa? Sebab mana tangan kanan buat kebaikan, itu menunjukkan Nabi SAW suka kepada orang buat kebaikan dengan tangan kanan. Dan Nabi memang suka buat benda dengan tangan kanan. Benda-benda baik ni semua Nabi buat dengan tangan kanan. Jadi bila kita maklub gitu, tukar akan mendatangkan persepsi yang berbeza terhadap perbuatan dan amalan Nabi SAW. Perawi meletakkan matan sebuah hadis pada sanad yang lain dan meletakkan sanad hadis pada matan yang lain. Ni cut and paste ni. Tujuannya tidak lain adalah untuk menguji. Contohnya sekumpulan ulama hadis Baghdad telah menterbalikkan 100 hadis untuk Imam Bukhari dan bertanya kepada beliau sebagai menguji daya ingatannya. Lalu beliau mengembalikan ke semua yang hadis yang telah diterbalikkan kepada keadaan asalnya tanpa melakukan sedikit kesalahan pun. Imam Bukhari orang terbalik. Baca kat Imam Bukhari, dia mau terbalik secara sengaja. Imam Bukhari kata sanad begini. Sebenarnya hadis tu begini. 100 hadis dia terbalik, 100 hadis Imam Bukhari perbetulkan. Ayat dahsyat Imam Bukhari ni. Sebab-sebab yang mendorong menterbalikkan hadis. Bermacam-macam sebab yang mendorong berlakunya pembalikan pada hadis. Antara sebabnya ialah bertujuan untuk menjadikan hadis itu gharib, pelik. Hadis itu pelik. Lalu ramai orang tertarik untuk mengambil dan meriwayatkannya. Untuk menguji dan memastikan daya hafalan seorang ulama hadis dan juga ketepatannya. Jadi ada orang sebenarnya orang terbalik tu nak test.
Dia memang sengaja terbalikkan. Tujuan dia terbalik apa? Sebab nak suruh pertama, orang tengok dia ni sanak dia pelik. Oh, pelik sanak dia tak ada jumpa ni. Kena ambil sanak dengan dia ni. Yang kedua, terbalik tu untuk test. Jadi orang yang tak tahu benda ni test, dia kata, oh begitu sebenarnya. Jadi berlakulah terbalik hadis. Yang kedua, berlaku kesilapan yang tidak disengajakan. Yang tu tak boleh kata apalah. Baik, hukum menterbalikkan hadis. Hukum menterbalikkan hadis. Jika membalikkan itu dengan tujuan menjadikannya gharib, tidak syak lagi, itu tidak harus, kerana mengubah hadis, dan ini kerja-kerja pereka hadis. Tak boleh. Jika tujuan untuk menguji, nak cek buat periksa, cikgu buat periksa, sengaja buat tulis jawapan salah, nak test anak murid ni tahu ke tak. Dan bukan harus, kerana nak menguji, bagi mendapatkan kepastian ingatan ulama hadis dan sejauh mana keahliannya. Bagaimanapun sebelum majlis itu berakhir, hendaklah dijelaskan manakah sebenarnya yang sahih. Yang ketiga, jika berlaku secara silap atau lupa, maka pelakunya dimaafkan, tapi apabila sering berlaku, itu mencacatkan ketepatannya dan menjadikannya perawi yang dhaif. Kalau asyik dia terbalik je, maka rawi ni dhaif. Ringkasnya, hadis maqlub termasuk dalam kategori hadis dhaif yang ditolak sebagaimana yang jelas diketahui. Okey. Karangan kitab tu Rafi'ul Irtiyab fil maqlub min al-asma'i wal alqab. Karaman Khatib Al-Baghdadi. Okey. Yang ketiga, benda yang ketiga, percanggahan yang ketiga, al-mazid fi muttasilil asanid. Kita ada tadi apa nombor satu? Mudraj. Kemudian lepas mudraj, maqlub. Lepas maqlub, al-mazid fi muttasilil asanid. Definisinya, dari segi bahasa adalah kata objek daripada az-ziyadah, iaitu penambahan. Al-muttasil antonim bagi munqati' dan asanid jamak bagi isnad. Dari segi istilah pula bermaksud penambahan perawi pada pertengahan sanad yang zahirnya kelihatan bersambung-sambung. Ini penambahan oleh perawi yang tambah pertengahan sanad yang zahirnya kelihatan bersambung-sambung. Contohnya, ما روى ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن زيد قال حدثني بسر عن عبد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة يقول سمعت أبا مرثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبر. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak, katanya Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Abdul Rahman bin Yazid, katanya Busur bin Ubaidillah telah menceritakan kepada kami, katanya saya mendengar Abu Idris berkata, Abu Idris berkata, saya mendengar Wasilah bahawa berkata, saya mendengar Abu Marsad berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu duduk di atas kubur dan jangan bersembahyang dengan menghadapnya. Okey. Ni lain pula. Dia tadi jangan duduk atas kubur je. Ni kata jangan duduk atas kubur dan jangan bersembahyang dengan menghadapnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, manakala Tirmizi meriwayatkan dari menambah lafaz Abu Idris dan dengan tidak menambahkannya. Penambahan dalam contoh apa yang bertambah sebenarnya? Penambahan dalam contoh di atas berlaku pada dua tempat. Tempat pertama pada lafaz Sufyan dan tempat kedua pada lafaz Abu Idris. Sebab berlakunya penambahan pada kedua-dua tempat ini adalah waham. Waham ni samar.
Waham ni kesamaran. Okey. Lafaz Sufyan adalah waham daripada perawi kerana Ibnul Mubarak, sebelum Ibnul Mubarak, kerana beberapa perawi thiqah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnul Mubarak, daripada Abdul Rahman bin Yazid. Malah setengah daripada mereka jelas menyebutkan secara jelas pengkhabaran Abdul Rahman bin Yazid kepada Ibnul Mubarak. Itu pertambahan yang pertama. Okay. Penambahan lafaz Abu Idris itu adalah waham yang berpunca daripada Ibnul Mubarak kerana beberapa orang perawi thiqah meriwayatkan hadis ini daripada Abdul Rahman bin Yazid tanpa menyebutkan Abu Idris. Di antara mereka ada yang menyebutkan dengan jelas Busur mendengar secara langsung daripada Wathilah. Jadi ada penambahan lafaz Abu Idris. Syarat-syarat penolakan penambahan perawi. Dua syarat mesti dipenuhi bagi menolak tambahan itu dan dianggap sebagai waham daripada perawi menambahkannya. Yang pertama, perawi yang tidak menambahkan itu lebih kuat ingatan dan kemas daripada perawi yang menambahkan. Jadi kalau tiba-tiba yang tidak tambah tu lebih kuat, maka kita pun tolaklah tambahan tu. Tak ambil. Okey. Andai adanya penjelasan bahawa perawi mendengar sendiri pada tempat tambahan, sekiranya kedua-dua syarat ini tidak dapat dipenuhi, dikira sebagai kuat dan diterima. Sekiranya kedua-dua syarat ini tidak dipenuhi, tambahan dikira sebagai kuat dan diterima. Dia kena potong situ. Dia bercanggah. Dia bercanggah. Syarat pertama, kalau ada pertambahan ada pertambahan. Syarat pertama, perawi yang tidak menambahkannya itu lebih kuat ingatan dan kemas daripada yang menambahkan. Itu syarat pertama. Tidak boleh ada kalau kita nak terima. Kalau tidak, tertolak. Yang kedua, adanya penjelasan bahawa perawi mendengar sendiri pada tempat tambahan. Ada perawi kata dia dengar sendiri ni, bertambahnya sini. Maknanya pertambahan tu diterimalah. Tapi kalau dua-dua ni tak ada, sekiranya dua-dua syarat tidak dipenuhi, tambahan dikira kuat dan diterima. Sanad yang tidak mempunyai tambahan ini dianggap sebagai munqati', cuma terputus sanad itu tersembunyi dan dinamakan sebagai mursal al-khafi. Kita dah ngaji dah sebelum ni. Kritikan terhadap dakwaan wujudnya penambahan. Dakwaan wujudnya penambahan itu dikritik dengan dua perkara. Pertama, jika sanad yang tidak mempunyai tambahan dengan lafaz an pada tempat tambahan, maka sepatutnya sanad ini dianggap munqati'. Yang kedua, jika dinyatakan dengan jelas perawi mendengar sendiri, ada kemungkinan dia mendengar hadis itu melalui perantaraan seorang perawi, kemudian baru dia mendengar secara langsung. Payah jugalah nak terima. Kritik ini boleh dijawab dengan berikut. Kritik pertama boleh diterima dan masuk akal. Nombor satu. Okay. Kritik yang kedua, andaian pada kritikan kedua itu mungkin terjadi. Bagaimanapun ulama tidak memutuskan penambahan itu sebagai waham kecuali bila terdapat tanda dan bukti. Al-mazid, mana tambahan kepada itu. Yang keempat, al-muttarib. Al-muttarib ni ialah dari segi bahasa, ittirab ni keadaan yang tidak tetap dan kucak-kacir. Ittirab. Asalnya ittirabul mauj, itu larut bergelora apabila banyak pergerakan dan saling memukul. Asal-asal. Dari istilah hadis, ada juga hadis yang bergelora. Bahasa kita baru. Muttarib ni hadis yang bergelora. Apa pula ustaz? Mari pula hadis yang bergelora.
ialah hadis yang diriwayatkan secara berlainan tapi sama saja dari sudut kekuatan. Makna dua ni bercanggah tapi tak ada yang kuat, tak ada yang lemah. Jadi kejap gini, kejap gini, kejap gini, kejap gini. Nama dia bergelora. Hadis ni kita tak boleh nak ambil mana satu sebab kalau kita tahu yang lebih thiqah, kita akan ambil yang lebih thiqah. Kalau kita tahu yang ni dhaif, kita tolak yang dhaif, kita ambil yang thiqah. Yang ni sama kekuatan dia. Thiqah sama thiqah tu sama kekuatan sehingga kita tak boleh nak ambil salah satu. Dia panggil muttarib. Huraian ta'rif. Hadis yang diriwayatkan dengan cara saling bertentangan tetapi tidak dapat diselaraskan antara satu sama lain. Kesemua riwayat itu sama kuat dari semua sudut sehingga tidak dapat ditarjihkan dengan mana-mana sudut pentarjihan. Syarat kewujudannya. Dengan memerhatikan kepada ta'rif dan huraiannya, jelaslah bahawa sebuah hadis tidak dinamakan dengan muttarib kecuali dengan memenuhi dua syarat. Pertama, riwayat perbezaan riwayat tidak dapat diselaraskan. Yang kedua, riwayat-riwayat tersebut dari segi kekuatan sehingga tidak dapat ditarjihkan. Itu sama. Perbezaan riwayat tidak dapat diselaraskan, tidak dapat dijamak, dan riwayat-riwayat tersebut dari segi kekuatan tidak ada dari segi kekuatan sehingga tidak dapat ditarjihkan satu riwayat dari yang lain. Jadi tak tahu nak ambil mana. Namun apabila salah satu riwayat dapat ditarjihkan atau boleh dijamakkan dengan cara yang diakui, maka sifat tidak tetap dan kegoncangan itu hilang daripada hadis tersebut. Dalam hal pentarjihan, riwayat yang ditarjih itu diamalkan. Manakala dalam hal penyelarasan, maka kesemua riwayat yang diselaraskan dapat diamalkan. Ini juga ngaji bab-bab tentangan ni. Berdasarkan kepada tempat berlakunya kegoncangan. Gelora tadilah. Muttarib terbahagi kepada dua. Muttarib sanad, muttarib matan. Muttarib sanad, muttarib matan. Maknanya gelora pada sanad, gelora pada matan. Gelora pada sanad iaitu hadis Abi Bakar radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah araka shibta qala shayyabatni hudun wa akhawatuha. Hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, saya melihat tuan sudah beruban. Baginda menjawab, surah Hud dan saudara-saudaranya telah menyebabkan saya beruban. Ad-Daruqutni berkata ini hadis muttarib kerana hanya diriwayatkan daripada jalan Abu Ishaq. Lebih kurang terdapat 10 cara bagaimana hadis ini diriwayatkan daripadanya. Ada dari kalangan perawi meriwayatkannya secara mursal, ada secara mausul, dan ada yang menjadikannya musnad Abu Bakar. Ada yang menjadikannya musnad Sa'ad, dan ada yang menyebutkan sebagai musnad Aisyah dan sebagainya. Perawi-perawi ini adalah thiqah dan tidak dapat ditarjihkan antara satu dengan yang lain. Begitu juga tidak dapat diselaraskan. Ini kita masuk pada bab ahli payah dah lah. Ni benda-benda kecil dah ni, haluf. Kecil-kecil ya. 1-2 perkataan dalam matan. Muttarib matan seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi an Syarik an Abi Hamzah an Sya'bi an Fatimah ibnat Qais qalat sa'altu aw su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an az-zakah faqala inna fil mali haqqan siwa az-zakah. Daripada Syarik bin Abu Hamzah, daripada Sya'bi, daripada Fatimah binti Qais katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang zakat, lalu baginda bersabda, sesungguhnya dalam harta itu ada hak selain zakat. Dan Ibnu Majah meriwayatkan sanad ini dengan lafaz laisa fil mali haqqun siwa zakah. Tidak ada hak dalam harta selain dari zakat. Jadi Al-Iraqi berkata ini adalah kegoncangan yang tidak dapat ditakwilkan. Dua hadis tu nampak bertentangan, ada beza. Hak ni kata sesungguhnya dalam harta itu ada hak selain zakat. Hak ni dia kata tidak ada hak dalam harta selain zakat. Hak ni kata ada, hak ni kata tak ada, macam pening nak tarjihkan. Siapakah punca berlakunya kegoncangan? Kadang-kadang kegelora dalam hadis berpunca daripada seorang perawi saja, iaitu dengan meriwayatkan hadis yang sama dengan pelbagai cara. Kadang-kadang terjadi kerana kumpulan perawi yang ramai, iaitu masing-masing meriwayatkan dengan dengan cara yang berbeza antara satu sama lain. Jadi pening. Macam kita lah, terlalu ramai hak cerita.
Bila terlalu ramai hak cerita, masing-masing meriwayatkan antara satu sama lain, maka berlakulah percanggahan. Bila berlaku percanggahan, tak tahu hak mana hak kuat, akhir sekali hadis tu dipanggil muttarib. Hadis muttarib. Baik, sebab dhaifnya hadis muttarib. Hadis muttarib dhaif. Dhaifnya hadis muttarib kerana kegoncangan itu menunjukkan ketidaktepatan para perawinya. Yang terakhir dah ni. Banyak terakhir ni. Canggah ni, semua canggah. Sampai kita berbaca pun canggah-canggah. Musahaf, definisinya. Dari segi bahasa ialah adalah kata nama objek daripada tashif, iaitu kesilapan dalam catatan. Nulis-nulis ada silap. As-suhufi itu orang yang melakukan kesilapan dalam membaca catatan lalu mengubah beberapa lafaz kerana salah membaca. Dari segi istilah pula, mengubah perkataan dalam hadis kepada yang bukan diriwayatkan oleh perawi thiqah secara lafaz ataupun makna. Dia ubah perkataan tu. Tapi dia ubah tu dekat-dekat dengan makna dia. Kepentingan kepada al-musahaf. Ia merupakan ilmu yang sangat utama dan halus. Kepentingannya dalam menjelaskan kesilapan yang dilakukan oleh para perawi. Tugas yang berat ini hanya dapat dipikul oleh ulama hadis yang bijaksana dan tajam pemikirannya seperti Ad-Daruqutni. Ulama telah membahagiakan al-musahaf kepada 3 penjelasan. Pertama, berdasarkan tempat dia berlaku. Dilihat kepada tempat berlaku, musahaf terbahagi kepada 2 pula. Allah. Tashif pada sanad, hadis Syu'bah dari Al-Awwam bin Ibnul Murajim. Ibnu Ma'in telah melakukan tashif dengan mengatakan daripada Al-Awwam bin Muhazim. Yang ini tashif, yang terubah, ubah nama. Patutnya Murajim jadi Muhazim. Kan berubah tu. Yang kedua, tashif pada matan. Hadis Zaid bin Thabit bahawa Rasulullah SAW berada di dalam masjid. Ibnu Lahiyah telah melakukan tashif dengan mengatakan Rasulullah SAW telah berbekam di dalam masjid. Dia ni telah mengubah. Berdasarkan kepada punca. Dilihat kepada punca, musahif terbahagi kepada 2. Yang pertama, punca penglihatan, tashif penglihatan. Ia berlaku sebab tulisan yang mengelirukan. Bila tulisan mengelirukan, dia baca macam lain. Jadi dia pun berlakulah perubahan pada lafaz. Tulisan yang mengelirukan ni, penglihatan panca sama ada tulisan yang jelek ataupun tidak bertitik. Berapa tulisan mengeliru macam? Sebab tulisan tu uduh terlajak. Tak boleh nak baca. Kita pun kadang-kadang kita baca, ingatlah. Kalau kita baca hadis pagi hadis Lu'lu' wal Marjan, baca daripada PDF, terjemahan dia tu pecah-pecah. Kadang-kadang kita baca salah. Bila kita rujuk balik kitab yang cerita, rupanya macam ni. Sebab apa? Sebab bila tulisan tak cantik, boleh berlakunya musahaf, berlakunya perubahan pada tu. Jadi musahaf jenis pertama sebab salah tengok. Seperti contoh hadis, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mengikutinya 6 hari dalam bulan Syawal. Abu Bakar As-Suli telah melakukan tashif dengan menyebutkan sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan sesuatu dalam bulan Syawal, beliau dah tukar sitan tu kepada syai'an. Dia baca sitan ke syai'an? Sitan ke syai'an? Betul, syai'an. Yang betulnya sitan. Jadi dia telah ubah makna. Telah ubah perkataan tu. Yang kedua, sebab berlakunya tashif pendengaran. Tashif yang berpunca pendengaran yang tidak jelas. Jadi dengar macam gini, tapi meriwayatkan rupanya salah. Sebab apa salah? Sebab dia ubah hadis tu, perkataan dalam hadis, kerana pendengaran dia yang bermasalah. Yang ketiga, berdasarkan kepada lafaz atau makna.
Dilihat kepada lafaz dan makna tashif, terbahagi kepada tashif lafaz dan tashif makna. Tashif lafaz, contoh, tashif ini banyak berlaku. Ni hilang ni. Tashif pada makna, iaitu perawi yang melakukan tashif itu mengekalkan lafaz dengan keadaannya, tetapi dia menafsirkan dengan cara memahami makna itu tidak mengikut makna yang asal. Contohnya kata-kata Abu Musa Al-Anazi, kami adalah kaum yang mempunyai kemuliaan. Rasulullah SAW bersamayang dengan menghadap ke arah kami. Beliau maksudkan dengan hadis Rasulullah SAW bersemayang dengan menghadapkan anazah, ni tombak. Beliau telah faham bahawa baginda SAW bersemayang menghadap kiblat, menghadap ke kabilah mereka, sedang anazah itu adalah tombak yang dipacakkan di hadapan orang yang bersembahyang. Kadang-kadang berlaku tashif ni pada gini, macam baru ni kita baca dalam Alkitab Talbis Iblis. Ada orang tu baca hadis, nah Rasulullah SAW anil hilaqi, anil halqi dengan hilaqi. Dia salah baca baris ya. Jadi dia berubah makna. Jadi makna sebenarnya Nabi larang berkumpul majlis halaqah ilmu. Dia faham halqi ni cukur janggut, cukur. Jadi selama hari Jumaat dia tak pernah cukur. 40 tahun. Pasal apa? Tersalah memahami makna. Itu tashif lah tu. Pembahagian Al-Hafidh Ibn Hajar. Al-Hafidh Ibn Hajar telah membahagikan tashif kepada pembahagian lain dengan menjadikan dua bahagian, iaitu musahhaf dan muharraf. Musahhaf adalah hadis terdapat perubahan yang merujuk kepada titik huruf dalam keadaan tulisan tetap kekal tidak berubah. Adapun muharraf ialah hadis yang terdapat perubahan yang merujuk kepada baris dalam keadaan tulisan kekal tidak ubah. Satu mushaf ni berlaku rubah pada titik, satu berlaku ubah pada baris. Kadang-kadang boleh mengubah juga. Jadi orang lama baris titik sebiji pun kira. Ni kategori. Tujuan apa? Sebab nak detail. Dia punya filter nak dapatkan hadis Nabi tu dahsyat. Baik. Apakah tashif menjejaskan keadilan perawi? Apabila tashif itu jarang-jarang terbit daripada seorang perawi, maka dia tidak menjejaskan ketepatannya, kerana tidak ada orang yang terselamat daripada kesilapan dan tashif yang sedikit. Sebaliknya, jika sering berlaku, maka menjejaskan ketepatannya, menunjukkan kepada kelemahannya, dan dia bukanlah tokoh dalam bidang ini. Kalau sekali dua tu okey lagi lah. Kali asyik-asyik tersalah sama, maknanya dia bukan ahli bidang ni lah. Sebab berlakunya tashif pada perawi yang banyak pada perawi. Apa berlaku banyak? Kebiasaannya tashif yang banyak berlaku pada perawi adalah kerana dia mengambil hadis melalui kitab dan catatan tanpa menerima dari guru-guru. Ulama hadis berkata, janganlah kamu mengambil hadis daripada suhufi, daripada suhufi. Maksudnya jangan kamu mengambil hadis daripada orang lain yang mengambilnya dari catatan. Jadi ulama hadis kalau boleh ambil daripada orang. Jangan kada jumpa buku lepas tu kita pun nak riwayatkan hadis dia. Sebab kita tak tahu. Kita baca baris betul salah, tak tahu pok kita ni. Kitab-kitab yang masyhur tashif oleh Daruqutni dan beberapa kitab yang lain. Baik, percanggahan yang seterusnya ialah asyadz. Tapi syadz ni kena sambung minggu depan dah. Panjang. Pasal dia ada gu dia. Syadz dengan mahfuz. Okeylah, kita berhenti setakat tu dulu hari ni. Baca laju benar hari ni baca. Faham tak tahu hari ni? Banyak istilah, betul. Banyak istilah hari ni. Muttarib lagi lah, musahhaf lagi lah. Tu saya sebut tadi.
Kalau kita tahu bahasa Arab, faham tak apa. Ni nama tu, dah lah M belakang depan, mudraj. Lepas mudraj, apa tadi? Maklub. Lepas maklub, musahhaf. Muttarib. Lepas muttarib, musahhaf. Apa ni? Banyak mu saja. Lah kali mulah. Ikut mulah. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat tu dululah. Banyak sangat pun tak boleh dah ni. Tak tepu dah. Masa saya sebut 2-3 kali pun syahir pun dah pening dah. Okay. Lagi bawah lagi banyak istilah. Lepas tu kita tak payah banyak. Kita cuma ambil intipati yang kita boleh ambil dan ambillah intibar bahawa ulama hadis ni telah banyak berusaha untuk menjaga keaslian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita orang menghargai hadis Nabi. Yang bila sampai kepada kita, kita pegang kuat-kuat, kukuh dengan gigi geraham. Kerana sesungguhnya sebelum dia sampai kepada kita telah banyak ulama-ulama buat kerja supaya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada umatnya sehingga akhir zaman. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.